اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 3, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 3, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara, yaitu hakikat makrifah al-jazmu 1, al-mutabiku lil haqqi 2, an dalilin 3 perkara. Mana 3 perkara? Yaitu hakikat makrifat itu 3 perkara, iaitu 3 perkara tu mana? Al-jazmu yang pertama, al-mutabiku lil haqqi yang kedua, an dalilin yang ketiga. Ini 3 perkara. Al-jazmu, al-mutabiku lil haqqi, an dalilin. An dalilin tu kita buat bunyi baris. Kalau kita berhenti an dalil, gitulah. Pelik baca tau. An dalilin. Gitulah dia mengaji pondok ni. Tok Guru dia akan bubuh baris. Walaupun wakaf pun, hak baris hujung tu Tok Guru tu tak bubuh sebab nak suruh anak murid tanda lah. Kalau kita wakaf an dalil, gitulah. Tapi nak pastikan baris an dalilin. Tapi kalau kita dengar pelik lah. An dalilin, wakaf pun bunyi baris juga lang tu. Mana 3 perkara ni, biar ingat hak Arab tu. Al-jazmu, al-mutabiku lil haqqi, an dalilin. Artinya yang pertama, i'tiqad yang tetap, jazam, putus. Yakni i'tiqad yang tetap ni tiada berubah dan tiada syak. Tiada berubah sebab apa? Tetap, jazam, putus, tak berubah dah. Hak berubah ni hak tak tetap, hak tak putus. Dia akan berubah, tidak berubah. Mana? Kita tetap jazam Allah ada, berubah? Tak dah. Tak dah tu nya. Orang paksa macam mana pun tak dah. Tinggi-tinggi mulut je lah. Mulut je. Kata Tuhan tak ada. Tapi i'tiqad gerak. Tak. Dah oleh kerana dipaksa letak
pistol di kepala contohnya, kena kata Allah tak ada. Mulut katalah, tapi i'tikad tak. I'tikad dia tak tahu kan, dia nak dengar mulut je. Jazam, tetap tidak berubah dan tiada syauk. Tak ada ragu dah. Satu, ya muafakat bagi yang sebenar. Ya muafakat. Dia je gitu dah. Yang muafakat tu dia je gitu. Biasa aja muafakah ni mana? Muafakah ni mim, waw, alif, pe, qaf, ta marbutah. Kan gitu? Muafakah. Muafakat tu lah. Muafakah ni muafakah. Muafakah ni muafakah lah. Gitu. Ada reti nak bubuh ni. Muafakah ni muafakah. Muafakah bagi yang sebenar. Artinya arti yang sebenar tu bagi diri perkara. Wakil dia sebenar-benarnya macam mana? Begitu yang kita tetap, i'tikad yang tetap. Yang kedua, ya muafakah bagi yang sebenar. Artinya arti yang sebenar bagi diri pekerjaan. Muafakah bagi yang sebenar ni yang i'tikad akan dia. Yang i'tikad tu bertepatan dengan yang sebenar. Tu muafakah dah. Bertepatan dengan yang sebenar. Dua. Yang ketiga, lagi daripada dalil ni, tiga perkara. Inilah dia hakikat makrifah. Dan bahawasanya ni balik kepada umbi lah. Balik kepada umbi. Yang umbi permulaan tu dimulai dengan ketahui olehmu bahawasanya. Dia umbi tu. Dia tajuknya muqaddimatun fil iman wal islam. Tu tajuk dia kan. Permulaan ayat dia mana? Maka ketahui olehmu. Ni hak ni kena tahu belaka ni. Hak wajib atas kita belaka ni. Hak wajib atas kita. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman itu. Apa makna iman? Susah. Sambung pula. Dan bahawasanya rukun iman itu, yakni ketahui olehmu bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Wajib kena tahu ni. Kemudian berpindah, dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara, yakni ketahui olehmu bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Dan bahawasanya hakikat makrifah, yakni dan ketahui olehmu bahawasanya hakikat makrifah itu. Dia kena balik kepada umbi. Balik kepada umbi. Lepas tu turun pula bawah tu. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sambung situ belakang tu. Panjang lagi bawah tu. Turun pula selapis. Dan bahawasanya. Dia sambung daripada umbi. Sambung daripada umbi. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak. Kemudian dan ketahui olehmu. Dan bahawasanya tinggal se. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak. Dan bahawasanya rukun iman itu 5 perkara, 6 perkara. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Dan bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala
Yang wajib atas tiap mukallaf mengetahui akan dengan tafsirnya itu 20 sifat. Dia sambung. Sambung daripada umbi belaka tu. Ni kita sebut ni ibarat kitab lah. Tak cerita pun kita tak duli pun. Dan bahawasanya tu ambil umbi dia apa dan bahawasanya tu. Bukan dan bahawasanya gitu dah. Ketahui olehmu bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Ini wajib kena tahu ni. Ni semua perkara yang wajib kena tahu. Apa makna iman? Wajib kena tahu. Apa makna Islam? Wajib kena tahu. Rukun iman, memanglah hak tu kita maklum wajib kena tahu. Rukun Islam wajib kena tahu. Tapi tahu ni bukan tahu hafal. Bukan tahu hafal. Cuma tak ada dalam kitab ni, dalam kitab wajib kita kena tahu perkara-perkara yang membatalkan iman. Wajib kena tahu perkara-perkara yang membatalkan Islam. Tu kena tahu belaka tu. Ada ni. Dia sebenarnya yang membatalkan tu tak payah bicara dah. Ada ni. Macam hak membatalkan sembahyang. Tak payah bicara dah. Syarat sembahyang, rukun sembahyang, syarat suci daripada hadas. Berhadas batal. Suci daripada najis. Dalam sembahyang cicok perok atas kita kena najis. Batal. Syarat sembahyang menghadap kiblat, dada terpaling daripada kiblat. Batal. Gitu ada. Syaratnya menutupi aurah, terbuka aurah. Batal. Tapi hak batal ni tak padang gitu, kena bubuh tajuk suku. Hak batal ni hak tak ada syarat tu batal lah. Ada ni. Nanti dia akan bicara hak perkara membatalkan sembahyang. Hak berkait dengan syarat sembahyang tak cukup, batal. Hak berkait dengan syarat berjemaah tak cukup, batal. Mana tak sebut dah batal tau. Dah dia kena sebut suku batal tu. Walaupun kita faham dah syarat, tak cukup syarat, batal. Dah batal kena buat tajuk suku. Pada ni. Macam ginilah. Dah kita kejak dah berpegang di akidah Allah ada sifat wajib, sifat mustahil hak tak ada tu dah payahlah. Tak. Hak mustahil hak tak payah pun kena cerita juga. Ada ni. Sekarang hak syarat tu, hak syarat rukun tu, ialah kena cerita. Hak batal sebaliknya dah kena cerita, kena buat tajuk. Ada ni. Jadi hak sifat wajib bagi Allah wujud kidam bakat tetap dah. Hak mustahil, hak dak pun nak kena cerita juga. Ni baru kemah molek. Ada ni. Datangkan sifat kudrah, hak mustahil sifat lemah pun kena mari juga. Dia kena hak tambuh tu, hak nak jaga tu kena mari juga. Syarat kena ngaji molek. Hak batal ni, hak kita nak jaga ni kena mari molek. Dia gitu bawa kemah. Macam ginilah. Akidah ahli sunnah kena ngaji molek. Akidah Mu'tazilah hak kita nak pelihara diri tu kena ngaji molek juga, kena kenal. Sebab apa? Al-asya' la tatabayyanu illa bi'adadiha. Sesuatu takkan nyata malaikat dia kena mari gulawang dia. Gulawang dia kena datangkan, lawang dia kena datangkan. Bawa kemah. Syarat. Ada ni. Gulawang dia. Hak tidak cukup syarat batal kena mari. Sifat wajib kena ngaji molek. Hak lawang dia sifat mustahil kena ngaji molek. Ni baru nyata. Akidah ahli sunnah kena kenal molek. Gulawang dia akidah Mu'tazilah kena kenal. Bawa apa? Kejap kita.
Al-asya' la tatabayyanu illa bi adadiha. Kau tidak akan jelas, nyata, terang melainkan hak gulawang tu kena datangkan juga. Tak apalah syarat semayang kemah molek dah. Hak batal, hak syarat tak cukup dah. Batal kena ada tajuk khas. Kita tak belajar perkara membatalkan semayang. Apa dia perkara membatalkan semayang? Berhadas di dalam sembahyang, kena najis di dalam sembahyang, berpaling daripada kiblah di dalam sembahyang, terbuka aurah di dalam sembahyang. Sedang semayang, mari cucu dia pergi selok kain semayang, napok kaki. Memanglah sempat tutup segera, batal. Reti semayang tu. Tengah-tengah semayang, bela kucing. Kucing tu jenis hot niku. Ada niku? Bahasa standard dia panggil benda. Niku ni makan tikus loh. Kalau kira lah. Kita panggil Terengganu kan, kucing tu niku. Niku tu macam makan tikus je. Jinok tu jinok lah. Hak jenis duduk belik keting tu. Apa? Pandai belik keting. Belik keting nak kilas kain. Tak boleh budak ni. Tak betul pakai ayat gitu kan. Hak jenis belik keting tu lah. Belik keting. Nak kilas kain pun payah. Dah belik keting. Jadi tengah-tengah semayang, kucing ni lah nikuh ni. Dia musing. Terbukalah kaki kita. Orang perempuan lelaki. Tak. Tu mana lelaki aurah dia? Orang perempuan masalah. Nampaklah kaki. Dah kucing tu main duduk. Guling. Batal semayang. Tutup segera. Batal semayang. Berhenti. Tutup segera pun. Hak tutup segera tak batal ni yang ditiup oleh angin. Angin tiup, terbuka aurah, tutup segera, tak batal. Adapun dibuka oleh kanak-kanak ke, dibuka oleh binatang ke, batal semata-mata walaupun tutup segera. Dia gitu. Tapi cerita apa tu? Membatalkan semayang terbuka aurah. Syarat semayang menutupi aurah, terbuka batal. Dah dia kena bicara suku hak terbuka hak batal ni. Tu kaedah dia. Jadi selain daripada wajib kena tahu apa dia takrif iman dan Islam, wajib kena tahu juga apakah perkara yang membatalkan Islam dan iman. Islam, walaupun dah kitab kita ni menjunjung, itu saya bicara dah dahulu, Islam terima zahir akan sekalian perkara agama yang diketahui secara darurah. Sebaliknya, tidak terima, engkar, tolak, hina sama telah lah. Tak ada hina ni, tapi tak terima, engkar, tolak perkara agama, batal Islam. Mana tak terima, engkar, tolak? Tak terima semayang tu wajib, tak terima zakat tu wajib, tak terima puasa tu wajib, tu batal Islam. Pandai ni. Dia tak semayang, dia tidak mengeluarkan zakat, dia tidak berpuasa, Islam tak batal. Tapi orang Islam yang berdosa besar, tak batal Islam dah kalau dia tak semayang, tidak mengeluarkan zakat. Cukup 4 tapang pun Islam lagi ke? Ni biasa orang tanya. Cukup 4 tapang. Tahu tak cukup 4 tapang? Cukup 4 tapang. Kita ni sebenarnya bukan FB je. Kita ni, orang kita ni bukan orang Terengganu belaka. Kena. Yalah. FB tu FB lah. Hak di masjid ni, kita ni pun duduk Terengganu lama-lama, cakap tak jadi Terengganu juga. Payah sangat kalau kat Terengganu ni. Payah kalau kat Terengganu. Payah. Ayah Haji Mu'aji, dia bercakap kenal lalu dah. Ni bukan orang Terengganu. Tanya, duduk Terengganu lama mana? 20 tahun, 30 tahun. Lepas tu, tak boleh cakap Terengganu.
Jadi kita ni bukan FB je orang kita ni pun. Biasa cakap pak tapang. Apa mana tapang? Tapang mana benda? Tapang mana benda? Pak tapang tu berasa macam reti, tapi dak reti nak cerita. Mana cukup pak tapang ni cukup segala segi. Makna apa benda tak ada di dia. Semayang, puasa, jauh dah tu. Tak pernah kenal semayang pun tubuh dia. Muka tak pernah kenal semayang pun. Cukup pak tapang ni maknanya apa benda? Berjudi dia. Minarok dia. Berzina dia. Benda nak cerita lagi di dia. Cukup pak tapang tu. Islam lagi ke? Ni kedak faham lah panggil. Islam lah jikalau dia terima akan hukum agama. Terima macam mana dia tak semayang? Dia terima hukum wajib semayang tu dia terima. Dia terima berjudi tu haram, dia tak tolak. Dia terima minarok berzina tu haram, dia tak tolak. Kekal orang Islam selagi dia terima. Terima hukum tu. Semayang wajib, puasa wajib. Berjudi, minum arak, berzina kamu ni hukumnya macam mana? Memanglah hukum dia haram. Mana dia masih agak orang Islam. Tak ada ni. Ada takrif Islam tu kena faham molek. Tiba-tiba dia tak terima, dia engkar, dia tolak hukum agama yang diketahui secara mudah-mudah. Orang tahu belaka semayang wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib, berjudi haram, minarok haram, berzina haram. Orang tahu belaka. Tiba-tiba dia tak terima. Dia kata semayang tak wajib. Setakat kata tak wajib ni bukan dia menghina. Menghina tu lagi lah. Setakat dia semayang tak wajib. Kenapa kamu ni bercakap seumpama tu semayang tak wajib? Rapat dah dengan Tuhan. Siapa ke Tuhan dah dianya. Semayang tak wajib dah bagi dianya. Begitu. Sebelum tidak semayang juga. Tanya kenapa kamu tak semayang? Sebab tak kenal Tuhan molek nak semayang. Semayang apa? Semua dinding dia kata. Sebab tak kenal Tuhan molek nak semayang semua dinding saja je dia kata. Nak kenal Tuhan dulu baru semayang dia kata. Lama-lama tanya, kenapa kamu tak semayang? Kenal dah Tuhan, semayang apa lagi? Tak mau semayang. Dulu kata tak kenal Tuhan tak boleh semayang. Lepas kenal tak boleh tak payah semayang. Begitu. Apa risiko dicakap seumpama tu? Murtad dia, batal Islam wa'liyazabillah. Orang tak semayang, tak cakap gitu kekal orang Islam. Bila murtad sahaja, wajib dipisahkan dengan pasangan. Kalau suami dengan isteri, kalau isteri dengan suami, wajib dipisahkan. Tak hidup sama dah. Wajib segera bertaubah. Tidak bertaubah sampai habis tempoh iddah, masa lagi belum bertaubah, maka tercerai dah suami isteri itu. Kalau bersama juga berzina sampai ke mati. Ini beratnya murtad. Batu mulut jaga molek bau hukum agama. Dia tak terima, dia engkar, dia tolak. Berjudi, kenapa nak haramnya? Contoh. Sebab apa? Sukarela kan? Dah lah, dah hanya tengoklah orang berjudi tu, cuma tengok dalam drama tu kan. Orang berjudi kan dia campur duit, dia pasal? Tidak, sukarela. Duit dia, orang ni kau boleh kau menang tu lah. Kau menang pun kau. Dia terima, dia tak marah pun. Dia reda. Dia campur duit sukarela. Duit dia habis, dia reda. Lain kali dia mari pula lawan. Nak haram kenapanya? Bukan orang paksa pun. Murtad orang ni cakap gitu. Ada ni. Sebab apa? Dia tak terima hukum haram judi tu. Orang tahu belaka haram tu, dia kata tak haram. Sebab apa? Sebab sukarela, reda mereda. Pada ni. Dia kata judi tak apa, murtad.
Sebab ia tak terima. Berzina suka sama suka, bukan rogo. Kenapa tak bolehnya? Kenapa nak haram? Rogo barulah haram dipaksa. Kalau suka sama suka, kenapa nak haram? Berzina suka sama suka dah apa dia kata halal. Murtad orang ni. Sebab apa? Faham makna Islam. Terima. Hukum kata wajib, terima perkara tu wajib. Hukum kata haram, terima perkara tu haram. Terima. Lepas tu tunaikan kewajipan, itu pergi pada ihsan. Tinggalkan larangan, pergi kepada ihsan. Kita bicara Islam. Ni kena tahu molek ni. Barulah pergi kepada perkara yang membatalkan Islam. Walaupun tadi saya sebut dah, faham dia punya takrif Islam, hak batal sebaliknya. Ya dah, hak batal Islam kena ngaji pula situnya. Lepas tu dalam kitab Faridatul Fara'id, di belakang tu ada didatangkan asbabur riddah dipanggil. Sebab murtad 3 perkara. Atiqah, percakapan dan perbuatan. Ni. Hak percakapan tu termasuk hak tidak terima, engkar, tolak hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan. Sebab selain daripada wajib mengetahui apa dia definisi takrifan Islam, hak membatal pun kena tahu juga. Walaupun kita sebut dah tadi tu, kita faham molek dah. Apa di Islam, terima, tak terima, engkar, tolak, batal lah Islamnya. Dah nak kena pici hak batal Islam. Iman, percaya hati. Iman, percaya hati akan sekian perkara Nabi bawa hak dahulunya. Percaya hati dengan segala i'tiqad, percaya hati dengan ibadah, percaya hati dengan muamalah, percaya hati dengan munakahat, percaya hati dengan janayat. Kita dahulu dalam kitab kita ni. Hukum agama Allah, hati kena terima. Ni orang yang beriman. Bukan hanya terima hak i'tiqad je. Hak i'tiqad ni percaya akan Allah ada, malaikat ada, barzah ada, akhirat ada. Itu termasuk percaya akan ni hak bab i'tiqad. Hati kena terima bab hukum hakam ibadah. Hati kena terima bab hukum hakam muamalah. Hati kena terima hukum hakam munakahat. Hati kena terima hukum hakam janayat, hukum Al-Quranul Karim. Itu bab iman. Hak batal iman macam mana pula? Hati tolak. Sebab kata hukum agama, hati tak terima. Iman dia tidak batal, kafir di sisi Allah. Walaupun zahirnya orang Islam, sebab di mulutnya tak bunyi apa-apa perkataan yang menyebabkan batal Islam. Kena kemah pula situnya. Hak takrifan Islam kena tahu, takrifan iman kena tahu, yang membatal pun kena tahu. Itu kena ngaji kitab lain lah. Contoh kitab Faridatul Fara'id itu. Jadi Al-Misbahul Munir dia tidak datangkan perkara yang membatalkan Islam dan perkara yang membatalkan iman. Ini hidayatus sibyan, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Hakikat makrifah. Apa dia hakikat? Sebenar-benarnya makrifah mengenal Allah, mengenal Rasul. Sebenar-benar mengenal Allah, mengenal Rasul ni macam mana? Bukan makrifah maqam hakikat, bukan. Ni kena faham pula sini ni. Kita ni kadang-kadang kita tak jumpa hak pelik-pelik. Jadi apabila cerita hak fahamang pelik-pelik tu, kadang-kadang orang tak biasa jumpa ni dia agak tertanya-tanya, ada ke seumpama tu? Ada ke faham seumpama tu? Bawa seumpama tu? Yang mana kadang-kadang kita tidak terdedah dengan fahamang-fahamang yang salah. Dalam bab makrifah ni sendiri pun timbul fahamang-fahamang yang salah. Yang kita bicara ni dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, pertunjuk bagi orang yang baru belajar ni
bicara makrifah permulaan agama. Dipanggil makrifah syariah dipanggil. Ataupun dipanggil makrifah ammah, makrifah orang ramai, orang kebanyakan. Bukan makrifah maqam haqiqah. Bukan makrifah khasah, makrifah aulia, atau bicara lain. Ayat di sini sebut dan baunya hakikat makrifah. Jangan salah faham pula pergi pada makrifah maqam haqiqah. Bukan. Hakikat makrifah ni sebenar-benar makrifah tu macam mana? Sebab makrifah ni permulaan agama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama makrifah akan Allah. Kemudian kita nak makrifah akan Allah, kita kena makrifah akan yang bawa kita kepada makrifah akan Allah. Siapa yang bawa kita kepada makrifah akan Allah? Rasul. Maka kita wajib makrifah akan Rasul yang bawa kita kepada makrifah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan agama ni mengenal Allah. Tapi kenapa mengenal Allah dan Rasul? Sebab kita nak mengenal Allah, kita kena mengenal akan Rasul yang bawa kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Ini permulaan agama ni. Jadi sebenar-benarnya makrifah ni apa makna? Quran perintah itulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran perintah tu. Maka hendaklah kamu mengetahui akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Quran sebut hendaklah kamu mengetahui, bukan mengenal. Satu dipanggil mengenal, makrifah. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Satunya mengetahui. Alima ya'lamu ilman, mengetahui. Satunya makrifah, mengenal. Satunya ilmu, mengetahui. Terjemahan dia. Kita kena ingat molek. Kita bicara ni ilmu tauhid. Sebut kata makrifah, sebut kata ilmu, mengenal, mengetahui. Dalam ilmu tauhid makna yang sama. Ini makna dia. Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi andalil, ni sama je. Ini dipanggil mengenal makrifah, dan ini juga dipanggil mengetahui. Ilmu sama je. Makrifah lain, ilmu lain, perkataan tu, tapi makna sama. Dipanggil lapah muradif, dipanggil. Lapah muradif ni lapah lain, makna satu. Ada satu lapah, satu perkataan, banyak pula makna dia. Dipanggil lapah yang mushtarak, dipanggil. Satu perkataan tapi keluar banyak makna. Dipanggil lapah yang kalimah yang mushtarak. Lapah kalimah lain-lain tapi makna sama. Dipanggil lapah yang muradif. Biasa tu saya buat contohnya, lapah muradif ni perkataan lain, makna sama. Biasa tu saya buat contoh, buahnya dengan buah kelapa. Itulah contohnya. Buahnya, buah kelapa. Lapah perkataan ni sama ke tak? Tak sama lah. Atau nyo eja pun lain. Atau kelapa eja pun lain. Sebut pun lain. Tapi hak tulen. Tu muradif dia panggil. Apa? Kita banyaklah perkataan Melayu ni tau. Ke nyo tu tidak bahasa standard? Nyo. Bahasa Terengganu. Pokok nyo. Nyo je warna N-Y-O-R. Gitu.
A-I-O-R. Bahasa standard tu. Bukan logat Terengganu. Tunginyo tu lah. Suka pula. Tunginyo dia. Tunginyo faham lah. Tunginyo. Jadi bahasa standard lah. Jadi buahnya buah kelapa. Lapah lain-lain. Memang lain lah. Tapi sama je. Sama juga. Makrifah, mengenal. Ilmu, mengetahui memang lain. Tapi satu makna dipanggil lapah yang muradif. Apa dia mengenal? Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalilin. Apa dia mengetahui? Ini mengetahui ni. Ini mengetahui. Ada ni. Sebablah bila pergi kepada wajib atas mukallaf, mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah. Kita kena faham lalu dah. Wajib atas mukallaf, mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah. Contoh di bawah tu. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat yang mustahil dan segala sifat yang harum. Dan demikian lagi wajib mengetahui juga segala sifat yang takluk bagi zat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Wajib mengetahui akan sifat Allah, wajib mengetahui akan sifat Rasul, wajib mengetahui akan aqaidul iman yang 50. Wajib mengetahui akan aqaidul iman yang 50. Apa makna mengetahui? Tahu lulu periksa gitu. Dan wajib mengetahui akan sifat Allah dan sifat Rasul. Jadi rekahnya wajib mengetahui akan aqaidul iman yang 50. Apa makna mengetahui? Tahu saja. Makna mengetahui dia jazam al-mutabiku lil haqqi an dalilin. Ni, jazam di hati. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Allah ada, sedia, kekal ni bertepatan dengan sebenar. Lepas tu dalil Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Itu mengetahui. Apa makna mengetahui aqaidul iman yang 50? Mengetahui dengan mana apa? Jazam, putuh di hati. Rasul benar, Rasul amanah, Rasul menyampaikan, Rasul fatanah ni. Bertepatan tak dengan sebenar hak Rasul tu sidik? Betul? Memang Rasul sidik. Bertepatan tak dengan sebenar yang Rasul tak amanah? Betul? Rasul tak amanah. Itu yang dua. Dalil. Itu dia panggil mengetahui akan sifat Rasul. Jadi mengetahui aqaidul iman yang 50 tu, ke 50 tu jazam, putuh di hati. Lepas tu kalau hak sifat mustahil nak jazam, nak putuh di hati macam mana? Sebab 50 aqaidul iman termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan termasuk 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Jadi macam mana nak jazam akan sifat mustahil? Tak ada Allah, mustahil pada akal. Akal tak terima kalau Allah tak ada. Kalau Allah tak ada, mari mana langit dan bumi ni? Jadi tak ada Allah. Adam dipanggil wujud, sifat wajib. Adam, ain, dal, mim. Itu lawan pada sifat wujud, sifat mustahil Adam. Adam, hudus, fana. Hudus baharu, lawan kepada kidam. Fana, binasa, lawan pada baqa. Jadi Adam, hudus, fana ni akal tak terima. Sifat mustahil bagi Allah. Maka jazam di hati kita, Adam Allah, hudus Allah, fana Allah, tak sama sekali. Tu. Dia panggil mengetahui akan sifat mustahil. Ini mengetahui. Dengan bahawa apa? Berpegang akan hukum bagi sifat mustahil. Ni, pegang kejap di akidah. Tak ada Allah, tak sama sekali. Baharu Allah, tak sama sekali. Binasa Allah, tak sama sekali. Ni. Dia panggil mengetahui akan sifat mustahil. Hak sifat mustahil bagi Rasul pula. Sidik lawannya kazib. Amanah lawannya khianah.
Tabligh lawannya kitman, sembunyi wahyu. Maka kazib, khianah, kitman rasul, sifat yang mustahil pada akal. Akal tak terima? Akal tak terima rasul tu kazib, dusta. Akal tak terima rasul tu khianah. Akal tak terima rasul tu kitman, sembunyi wahyu. Akal tak terima. Maka mengetahui akal sifat mustahil ni, jazam di hati, putu di hati. Dusta, khianah, sembunyi wahyu, dok sama sekali rasul. Tu kita panggil mengetahui. Mengetahui akan aqaidul iman yang 50. Apa makna mengetahui? Ni makrifah ni makrifah. Mengenal. Apa makna mengenal? Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalilin. Ini makrifah, mengetahui satu makna. Wajib mengetahui, tahu saja gitu. Tak panggil mengetahui dalam pembicaraan ilmu tauhid. Mengetahui saja. Abu Talib tahu Nabi benar. Abu Talib tahu Nabi benar. Ada ni. Nabi amanah, Nabi al-amin daripada budak lagi. Ada ni. Tapi mengetahui, dia tidak berpegang. Tak panggil mengetahui. Dia tidak berpegang. Dia tidak ni jazam di hati. Hanya tahu je Muhammad tu benar. Mana Abu Talib tahu sangat-sangat Nabi Muhammad ni benar. Tapi kenapa dia tak panggil ni mengetahui makrifah ataupun beriman? Sebab dia tak jazam, dia tidak berpegang di hati. Bukan hanya tahu. Ada ni sebut kata mengenal dalam ilmu tauhid, sebut kata mengetahui dalam ilmu tauhid. Ni tiga perkara ni. Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalili. Dia tak sama dengan mengetahui bicara fiqh. Mengetahui bicara fiqh ni lain pula. Mengetahui masuk waktu sembahyang. Tahu tak? Itu syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang di antaranya mengetahui masuk waktu. Mengetahui makna jazam dah tu bukan tauhid, tu fiqh. Mengetahui dah walaupun hanya setakat zon, dia panggil zon. Bukan yakin. Yakin ni tengok fajar sadiq subuh. Tengok bayang untuk zuhur dan asar. Tengok betul-betul dengan biji mata tenggelam matahari waktu maghrib. Tengok betul-betul dengan biji mata ni hilang hak warna merah di kaki langit. Hilang warna merah, lepas tu jadi warna kuning, hilang warna kuning, hilang warna putih cerah, gelap gelemak di kaki langit. Ada. Nampak terang-terang. Itu buat dengan yakin. Kita tak, kita tengok takwim saja. Itu tak panggil yakin. Dia panggil mengetahui masuk waktu dengan zon, dia panggil. Pada zon ni kuat di hati waktu sudah masuk. Dia ada pembahagian kan. Yakin 100%. Syak 50-50. Zon ni antara yakin dengan syak. Pada ni waham hok belakang lagi. Bahasa Arab belaka ni yakin bahasa Arab, syak bahasa Arab, tapi yakin jadi bahasa Melayu, syak jadi bahasa Melayu. Cuma zon apa? Tak pakai zon. Satu lagi waham, wahmun, waw mim. Itu waham, wahmun. Jadi yakin 100%. Syak 50-50. Zon ni 60, 70, 80 ni zon. Waham ni bawah ni. Tu waham. Ada ni. Mengetahui masuk waktu ni zon pun okey dah, boleh sembahyang dah, sah dah sembahyang. Tak tangga yakin pun, tak apa. Mengetahui tangga tu panggil mengetahui dah. Tu pekok. Dia panggil mengetahui dah. Mengetahui masuk waktu sembahyang. Mengetahui ni kena jazam. Ni jazam ni mengetahui tauhid. Lain tu. Mengetahui tauhid lain. Mengetahui pekoh lain.
Mengetahui kaifiah sembahyang. Itu syarat sah sembahyang. Kena tahu cara-cara sembahyang. Tiba-tiba dianya dalam perbuatan sembahyang ni hak wajib ada, hak sunat ada. Bukan semuanya wajib dalam sembahyang ni, sama ada perbuatan ataupun bacaan. Takkanlah semuanya sunat perbuatan bacaan dalam sembahyang. Ada bukan sunat belaka, bukan wajib belaka, bukan sunat belaka. Dah mana hak perbuatan yang wajib dan yang sunat? Beza kan? Mana bacaan yang wajib dan sunat? Beza kan? Oh, tak berani takut salah jawab. Dia panggil mengetahui dah. Kalau kita mengetahui gitu. Sebab dia kata dalam sembahyang ni ada bacaan wajib, ada bacaan sunat. Kita bertanya, Allahu Akbar, takbir tu bacaan wajib ke bacaan sunat? Biarlah tak mau jawab, takut salah. Contoh, tapi takbir tu bukan sekali tu dalam sembahyang. Kan dengar kan tu imam tu kan di speaker. Sekejap Allahu Akbar, sekejap Allahu Akbar. Banyak kali Allahu Akbar tu. Allahu Akbar tengah tu wajib ke sunat? Oh, minta maaf lah, tak tahulah wajib ke sunat. Hak takbir mula-mula tu wajib ke sunat? Tak boleh nak jawab. Hak tengah tu banyak takbir, wajib ke sunat tak nak jawab. Dipanggil mengetahui dah. Dipanggil mengetahui. Tu peko. Panggil mengetahui gitu. Dia letak jahil ya no. Siapa tu nak beza takbir tu ihram, takbir intiqalat apa dia ni? Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, wajib ke sunat? Tak pandai nak jawab. Baca Fatihah wajib ke sunat? Tak nak jawab. Waktu duk kuat bunyi tu, kalau berjemaah, amin, bunyi kuat. Wajib ke sunat? Tak nak jawab. Pelik budak ni. Dipanggil mengetahui lagi. Sah lagi sembahyang. Syaratnya hak wajib tu dibuat semua. Tu pekoh. Tapi orang panggil apa? Jahil ilmu fardu ain berdosa besar. Tu bab lain pula. Tak cukup pekoh setara tu. Dia panggil jahil ilmu fardu ain berdosa besar. Tapi sembahyang dia sah lagi. Syaratnya hak wajib tu kebetulan dia tak tinggal satu pun. Pandai ni. Tapi kalau tak boleh beza mana wajib mana sunat, nanti kan hak wajib ditinggalkan. Pada ni sembahyangnya tak selamat. Duk tangga tu jahil fardu ain. Orang baca kitab pekoh sendiri nanti kita tengok pekoh gitu je yang ngaji banyak dia kata. Tak boleh nak beza mana bacaan wajib, bacaan sunat, mana perbuatan wajib, perbuatan sunat, tak nak beza. Panggil mengetahui dah dia kata. Tak payah ngaji lah bab pekoh semayang ni dia kata. Oh ni dia baca pekoh sendiri. Itu bicara sah semayang. Tapi jahil fardu ain tu dah sebesar. Bila dalam keadaan seumpama tu, yang wajib dengan yang sunat, kalau nak bezakan, sampai masa tertinggal hak kebetulan wajib. Nak kata mana? Tak sah lah semayang. Cuma dalam pekoh panggil mengetahui. Kalau berbetulan hak wajib tu dia tak tinggal, sah semayang dia tu je. Tapi jahil fardu ain berdosa besar. Dah siapa ke takbiratul ihram dengan takbir intiqalat pun tak boleh nak letak hukum. Tiba-tiba dia jawab Allahu Akbar, takbir mula-mula tu sunat je, baru dah tak sah semayang. Hak wajib, hak rukun dia tu sunat, baru tak sah semayang. Betul mana Allahu Akbar wajib, hak tengah tu wajib belaka. Tu terajang lalu baru. Benda gitu. Tapi nak ceritanya mengetahui dalam pekoh gitu. Ni dak ni. Kita bicara mengetahui, mengenal dalam ilmu tauhid. Satu makna. Apa dia? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Ini hakikat makrifah, sebenar-benar makrifah. Makrifah syariah. Bukan makrifah maqam haqiqah. Itu insya-Allah saya akan bicara tu. Beza antara makrifah syariah ni, perumah agama,
dengan makrifah haqiqah, makrifah aulia. Bezanya macam mana? Beza makrifah kita dengan makrifah aulia. Beza macam mana? Langit dengan bumi. Ke macam mana kita ni? Dengan makrifah aulia dekat-dekat dah dah. Sikit-sikit lagi naik maqam makrifah aulia. Gitu. Dekat je. Syariat pun cakap semakin. Beza antara makrifah permulaan agama yang kita bicara sekarang dengan makrifah aulia, bezanya langit dan bumi. Hak ni terkadang jahil makrifah permulaan agama ni, dia campur aduk dengan makrifah maqam haqiqah. Itu makrifah bizauq dia panggil. Makrifah bisyuhud, bil wujdan. Itu makrifah aulia. Itu makrifah yang disebut dalam kitab hikam. Itu makrifah yang disebut dalam kitab ad-durrun napih, al-manhalus safi, antara tanwirul qulub. Ni kitab-kitab tasawuf haqiqah. Dalam tu sebut makrifah. Bukan makrifah dalam kitab itu sebiang ni, bukan. Itu makrifah aulia. Ini makrifah syariah, makrifah amah atau makrifah khasah. Beza langit dengan bumi. Tiba-tiba dia bolok capu. Dijahil makrifah aulia, dijahil ni makrifah ni. Ni makrifah syariah ni. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Artinya i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah dan tiada syak. Yang muafakat bagi yang sebenar, artinya bagi dia pekerjaan. Yang i'tiqad akan dia lagi daripada dalil. Ini 3 perkara ataupun dipanggil 3 rukun, 3 komponen makrifah. 3, al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Maka barang siapa tiada jazam pada i'tiqadnya, maka dinamakan jahil basir. Dan jika jazam ia padanya tapi tiada muwafaqah ia bagi di pekerjaan, dinamakan jahil murakkab. Kedua-dua ni bukan makrifah, bukan hakikat makrifah, bukan sebenar-benar makrifah. Hak ni pun kita kena faham molek. Sebab apa? Macam sebut tadilah, ada golongan yang sesat, dicampur aduk antara makrifah permulaan agama dengan makrifah hak kemuncak agama. Makrifah syariah dicampur aduk dengan makrifah haqiqah. Akhirnya terpesong, boleh terundur kepada akidah Jabariyah. Akhirnya mudah-mudah menafikan makrifah, menafikan iman. Seseorang yang makrifah dia sah, iman dia sah, makrifah syariah, mudah-mudah disyirikkan. Syirik. Apabila dia tegur, maksud saya tu bukan syirik jali, syirik khafi. Syirik khafi tu syirik maqam. Kamu sebut apa kepada orang awam? Syirik kena ingat. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Bila itlaq syirik, pada ni sebut syirik besar, syirik kafir tu. Dia ada syirik kecil ni riak. Dia ada syirik khafi, syirik maqam, hak asrar tu. Tapi bila sebut syirik saja, tak sebut syirik apa, dia akan pergi pada syirik kafir tu, syirik besar. Duk ceramah syirik. Bila dia tegur, maksud saya bukan syirik agama. Maksud saya bukan syirik besar, syirik kafir, syirik khafi. Dia kata, syirik khafi sebut syirik khafi. Ini merosok ni. Ini merosok yang akan menyesatkan. Habis syirik. Habis tak ada iman, tak ada makrifah. Islam pada IC je. Makrifah tak ada, iman tak ada. Tak ada makrifah, tak ada iman, kekal neraka selama-lamanya. Walaiyazubillah. Dia capur tengok tu. Hak tak sampai maqam makrifah aulia. Orang awam lah apa peliknya. Itu kata antara dua makrifah ni umpama langit dan bumi. Tu terpaksa kena cerita sekarang ni. Sebab ada golongan-golongan yang jahil berkaitan dengan makrifah maqam haqiqah, dan jahil ini yang kita bicara makrifah dalam kitab Hidayatus Sibiyan dipanggil makrifah syariah, makrifah permulaan agama dipanggil makrifah ammah. Kata-kata walaupun kita mungkin tidak pernah terjumpa, tak ada pengalaman jumpa dengan
Hak karut-karut tu kita jadikan sebagai pengajaran, sebagai sempadan kepada kita. Wallahu a'lam. Ini panduan bersuci, bersolat bagi pesakit. Hak ramai-ramai pakai tu hak musat 38. Musat 38. 38. Hak saya ni musat 35. Musat 38. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. 39, bukan 38, 39. 39. Oh, saya 35. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Dibuat nombor 2 tau. Berbaluk sebahagian muka sahaja. Gitu. Gambar tu gambar baluk di pipi. Baluk di pipi ke, baluk di mata ke. Ni. Saya sebut minggu lepas ni. Hak Terengganu kita ni dia banyak gambar. Ni hak Terengganu. Panduan ibadah bagi pesakit. Hak Terengganu ni. Cetakan tahun saya ni, cetakan pertama tahun 2001. Tahun 2001. Warna apa? Kemudian warna ni tak ada dah. Buku yang sama, warna biru lepas daripada tu. Kemudian saya pun minta lah. Dia kata tak ada dah dia kata. Masa tu lama dalam cerita ni. Tak ada. Dia pun cari dah store. Jumpa banyak lagi hak warna ni. dia warna ni main peranan juga. Jangan pakai baju warna. Orang tengok, ni warna ni. Padah. Dapat dah ni. Ni 2001. Kemudian buku yang sama saya lupa nak bawa. Saya lupa nak bawa tu. Dia sama je tengok ni. Tapi dia warna lain. Dia warna biru. Saya minta tak ada. Tak ada tu. Dia pergi cari nasto, ada lagi warna ni. Banyak lagi dia buat nasto. Dia tak ada. Sebab apa? Dia balah warna. dia balah warna. Tapi ni orang lama, dia bersatu. Kemudian dia ada dia ada penambahbaikan. Dia ada penambahbaikan. Cuma dalam ning ni dia ada 14 keping gambar. Tak nampak nak tunjuk. Gambar original di hospital tu. Ni gambar original. Tak nampak. Ni mungkin pembedahan perut. Ni kemudian ni gambar hok kaki ni. Noning panggil noning, 12 kaki tu. Noning. Panggil apa? Kan noning tau. Gatung. Noning hok kan ni? Noning gatung kan noning. Ni noning kan ni. Gatung ni dia macam dia ni gambar 12 kaki 12 ni pula gambar tangan dan juga kaki. Tangan ada seming, kaki ada seming. Dia contohlah kita minta berlindung ada ni. Kalaulah jatuh mutu, payahlah ginilah jadinya mutu. Jatuh mutu, lepas tu pula regu dia getar. Jadi sebab itulah kita pelik juga hok berani-berani tu. Macam lah dia punya kulit itu apa besi ke apa. Yang dia berani sangat tu dia sedodok tu. Bawah tu tak. Ni jadi macam-macam ni. Dia ada 14 keping gambar.
Hening ni tangan dua-dua belah. Patuh. Dua-dua belah patuh. Tapi semua gambar ni sebagai panduan je. Sebagai panduan je. Kita faham kaedah, faham siping, insya-Allah nah. Hak ni hak kebanyakan. Nampak tak? Hak ni hak kebanyakan. Pergi hospital kerana appointment je. Siapa di hospital, dia tak pergi balik dah. Dia pegang dah tak pergi balik dah. Darah tinggi, darah rendah, macam-macam lah. Sebab dia tu. Pergi hospital appointment je. Bukan rasa apa pun. Siapa di hospital, dicek. Kena masuk wad. Masuk wad tu dia pun cocok lah jarum di tangan. Ni cocok jarum di tangan ni. Masuk obat, masuk air, masuk apa ni. Ni hak banyak berlaku ni. Ada ni. Kenapa plaster banyak? Ada saya tanya tu, dia kata plaster banyak lah. Tengok tu kulit tu orang tua. Kalau kulit orang muda, plaster sikit je dia kata. Ya. Kalau kulit orang tua, plaster dia banyak sikit ni. Hak ni asal sebut mengelepah ni. Dia mana? Kena api. Saya foto stick. Ni lama dah ni foto stick ni. Color. Ini semua gambar original belaka ni, bukan hak gambar lakonan bukan. Jadi di sini kita nampaknya kepala muka dia dengan kepala tu mungkin habislah. Yang dia bukanya biji mata, lubang hidung dengan lubang mulut je. Maknanya kalau kita kata kok dia kena kepanasan api sepenuhnya sebelah atas. Gitu. Dah. Kepanasan api lah gini ni. Kena sambor di api ke? Kena sambor di api kan ni. Tangan dia dua belah. Ada ni. Dia macam sebut mengelepah. Kalau anggota wuduk berbaluk, wajib 3 perkara. Sebut dah mengelepah. Wajib 3 perkara. Mana? Basuh kawasan wuduk yang comel. 1. Sapu air atas pembaluk di anggota wuduk. Kalau seming kita daripada tangan sampai ke bahu, yang wajib kena sapunya hak di kawasan tangan. Mana apa ni? Hak seming hak ada di jari sampai ke siku. Seming hak sampai bahu dia air sapu dah. Sebab dia bukan anggota wuduk bahu ni. Maknanya kalau ada pembaluk di anggota wuduk, sapu di sekalian pembaluk di anggota wuduk. Mana kalau baluk di kaki, daripada hujung jari sampai ke lutut. Nak sapunya mana? Sapu di kawasan kaki. Pembaluk yang berada di kawasan kaki. Basuh kawasan hak molek. Sapu air atas pembaluk. Yang ketiganya tayamum. Apa di tayamum? Sapu debu di muka niat tayamum. Sapu debu di tangan sampai ke siku. Itu di tayamum. Ada ni. Tetapi di sini gambar ni, kalau gambar ni, kalau orang ni betul-betul muka dia berbaluk seumpama ni, tangan dia berbaluk sepenuhnya seumpama ni, gugur tuntutan tayamum. Tapi sepenuh dah anggota tayamum baluk, sepenuh dah. Muka sepenuh, okey. Tangan. Ada di bahagian siku, ada di bahagian jari terbuka, bahagian siku terbuka. Ini adalah kawasan tayamum. Jadi tak gugurlah kewajipan tayamum. Dia kalau muka sepenuhnya berbaluk, tangan pun berbaluk sampai ke habis siku, gugur tuntutan tayamum. Tapi tidak. Tangan ni ada pembaluk, ada tempat yang terbuka. Pada ni. Jadi payah sikit lah ni. Dia kalau muka, memanglah muka habis. Muka habis. Sampai kepala pun mungkinlah habis. Tangan dia tak habis ni. Siku ni adalah
anggota tayamum. Tangan di hujung jari ni pula ada terbuka, anggota tayamum. Jadi rumitlah sikit. Tapi jangan lupa tadilah, apabila anggota wuduk ada pembalut, yang pertama basuh di kawasan anggota wuduk yang terbuka, kena basuh molek. Yang kedua, sapu air atas pembalut di kawasan anggota wuduk. Ada tu tau. Nampak ke? Mana dia punya kamera dia? Tu ada tu. Mana? Payah tau. Waktu. Nampak? Tu dia punya tu. Dia duduk pusing sini. Pada tunjuk situ je. Kerana tak perasan ada ke TV. Pada hulu sini. Tak payah lanya. Pergi bubuh dia tu di kamera. Tak nampak muka orang ajar. Jadi sekarang ni muka sepenuhnya. Mana muka? Ni ada. Tak nampak dalam, tengok situ je. Muka sepenuhnya balut. Okey. Tapi anggota tayamum yang kedua, tangan ni. Ni nampak tak ni? Ni buka ni. Maknanya kewajipan tayamum kekal. Kalau kata muka sepenuhnya balut, tangan ni sepenuhnya tak nampak ni, tak ada ni. Siku pun tak ada. Macam tangan ni tak ada ni, habis ni. Tunjuk betul-betul. Tak apa. Tapi ni terbuka ni siku ni. Maknanya kewajipan tayamum kekal sebab masih lagi ada anggota tayamum yang terbuka, iaitu kawasan siku. Ada ni. Kita balik kepada wuduk. Sebab kita berwuduk bukan bertayamum asalnya. Kita berwuduk, bertayamum hanya kerana ketika berwuduk, anggota wuduk tok rata air. Barulah ganti tempat tok rata air dengan tayamum. Kena ingat, kita berwuduk. Bila kita berwuduk, kita kena jaga rukun wuduk yang ke-6. Mana? Tertib kena jaga. Tertib rukun wuduk yang ke-6 tu kena jaga. Muka, tangan, kepala, kaki tu kena jaga. Kita balik pada wuduk. Jadi anggota pertama wuduk adalah muka. Ni muka. Iyalah. Saya tunjuk dah. Muka itu anggota pertama. Ada pembalut di muka. Wajib 3 perkara. Basuh tempat yang elok, sapu air atas pembalut di kawasan muka, ganti dengan tayamum. Boleh basuh? Tak boleh basuh. Okey, beres. Tak payah basuh. Sapu air atas pembalut di muka. Niat saja aku ambil sembahyang kerana Allah. Sapu air. Mana sapu sepenuhnya air di muka tu. Sapu sepenuhnya air di muka. Kawasan muka. Sapu ni bukan basah. Bukan spray muka, bukan. Basuh tangan, sapu air. Niat saja aku ambil sembahyang. Lepas tu wajib ganti muka yang tak kata air dengan tayamum. Mana tayamum? Sapu debu di muka. Tak boleh. Sebab muka berbalut sepenuhnya. Sapu debu di siku tu. Niat saja ke tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Mana tayamum? Sapu debu di siku tu. Sebab tangan tu, siku tu masih lagi terbuka. Tu tayamum dia. Sapu debu di muka dan 2 tangan. Dan muka tu berbalut, maka muka dah sapulah debu. Maka sapu debu di tangan. Sebab tangan tu masih lagi ada kawasan yang terbuka. Kalau pembalut tu di tangan, 12 tangan ni tutup semua, maka tak ada lah tayamum dia. Tapi oleh kerana siku tu terbuka, maka sapu debu di siku tu niat tayamum. Bukan siku saja terbuka tu. Ni, atas jari ni pun terbuka di ujung ni. Ada sapu juga situ tu ke debu. Ni. Selesai bahagian muka anggota wuduk yang pertama. Pindah ke tangan. Anggota wuduk yang kedua. Tertib wuduk. Pindah ke tangan. Apa yang perlu dia lakukan?
basuh tangan tempat yang terbuka. Basuh siku tu. Basuh hujung jari tu. Dia hok nampak siku tu tangan kiri tau. Kiri tau. Kiri. Mana tangan kanan kita kata sepenuhnya tertutup. Yang pertama, basuh siku tangan kiri tu. Dan basuh hujung jari tangan kiri tu terbuka. Basuh sebagai basuh wuduk. Basuh. Sudah basuh. Sapu air atas pembalut. Dan di tangan kanan pembalut sepenuhnya. Sapu air sepenuhnya di kawasan tangan kanan. Sapu pula air atas pembalut yang ada di tangan kiri. Sapu air. Selesai. Yang ketiga apa? Tayamum. Ambil debu, sapu di siku tu kembali, di tangan siku di tangan kiri dan di hujung jari tangan kiri. Selesai untuk tangan. Pindah kepada kepala. Kepala tu wallahu a'lam lah, nampak tengah kepala tu macam terbuka. Kalau dia boleh cuik lah di tengah kepala dia sikit, maka selesai dah untuk rukun wuduk sapu kepala. Tak ada langsung kawasan kepala yang terbuka. Semuanya merah belaka dah. Kena kepanasan api. Maka dia hanya sapu atas pembalut dan tayamum untuk ganti sapu kepala. Sampai ke lengan kaki, berwuduk basuh kaki macam biasa. Ni hak gambar buku ni lah. Dia tengoklah macam mana nanti kena mana? Kena whiteboard ke macam mana. Kita berwuduk, bertayamum kerana anggota wuduk tak kata air. Bila kita berwuduk, kita wajib kena jaga rukun wuduk yang keenam, iaitu tertib. Ada kena ikut susunan dia lah. Satu lagi saya ambil gambarnya. Gambar hak berbalut di tangan, berbalut di kaki. Berbalut di tangan, berbalut di kaki. Muka dicomel. Basuh muka, niat mengambil wuduk. Selesai muka, pindah ke tangan. Tangan kanan, hak balut tangan kiri, hak comel tau. Sampai di tangan, basuh tangan kiri, hak comel. Basuh tangan kanan dulu. Tangan kanan tu di hujung nampak jari tau. Basuh tangan kanan, hak ujung jari tu, hak molek. Lepas tu basuh sepenuhnya tangan kiri, sebab molek tangan kiri tu. Sapu air atas pembalut di tangan kanan, berarti setakat tu tayamum. Untuk pembalut di tangan kanan, tayamum. Tayamum. Mana tayamum? Sapu debu di muka dan sapu debu di tangan, hak tempat tangan terbuka. Baik, untuk tayamum untuk tangan. Pindah kepada rukun wuduk yang kemudian tu sapu kepala. Sapu kepala molek-molek. Selesai kat sapu kepala, pindah kepada basuh kaki. Jadi kaki kanan tu sepenuhnya berbalut. Kaki kiri comel. Basuh sepenuhnya kaki kiri, biar kata molek. Kaki kanan tu sapu air atas kawasan kaki kanan sampai di pegangan kaki. Walaupun pembalut tu sampai di betis sekalipun. Selesai basuh kaki. Selesai sapu air atas pembalut di kaki. Tayamum pula sekali lagi untuk pembalut di kaki. Mana tayamum? Sapu debu di muka, niat tayamum. Sapu debu di tangan, tempat terbuka. Jadi 2 kali tayamum. 2 kali tayamum lah sebab tangan anggota wuduk yang lain. Kaki anggota wuduk yang lain. 2 kali tayamum. Macam mana? Dia bertayamum 2 kali ketika berwuduk ni, sebab dia tangan anggota lain, kaki anggota wuduk yang lain. Dia pun semayang maghrib selesai. Masuk isyak, wuduk belum batal lagi. Kita kata tak kentut lagi. Dia wuduk tak payah ambil, sebab dia wuduk tak batal lagi. Wuduk boleh pakai banyak fardu. Tayamum hanya boleh pakai 1 fardu. Masuk isyak, wuduk belum batal, wuduk tak perlu ambil. Sebab wuduk boleh pakai banyak fardu. Tayamum hanya 1 fardu. Tapi masuk isyak,
Wuduk tak batal lagi. Wuduk tak perlu ambil. Hanya perlu tayamum sekali sahaja. Walaupun masa berwuduk tadi, dia tayamum 2 kali. Sebab tangannya berbalut, kakinya berbalut, 2 kali tayamum. Masuk isyak, dia pun hanya bertayamum sekali saja. Dia boleh solat isyak. Ataupun kita kata dia jamuk lah. Dia jamuk. Kata soal ni dia jamuk. Dia ambil wuduk, dia bertayamum 2 kali. Untuk ganti tangan, ada pembalut. Dan untuk ganti kaki, ada pembalut 2 kali tayamum. Dia pun semayang, jamuk takdim ke jamuk takhir ke. Lepas dia semayang maghrib, dia terus semayang isyak. Dia kena tayamum sekali. Untuk semayang isyak. Kalau dia jamuk ni, jamuk takdim, jamuk takhir ke okey lah. Dia semayang maghrib, dia pun selesai solat maghrib, dia tayamum sekali untuk solat isyak. Sebab tayamum tak boleh pakai 2 fardu, hanya boleh pakai 1 fardu sahaja. Wuduk tak apa, pakai banyak fardu pun. Tak apalah kita ulang gitulah. Cuma kita nak kena fahamnya, kita berwuduk asalnya, bertayamum kerana dia anggota wuduk, air tak rata. Kemudian dia gini, dia tak sama dengan mandi wajib. Pada ni, sebab mandi wajib tak ada rukun tertib. Mandi wajib mudah. Di wuduk ni payah. Sebab yang pertama, wuduk ni ada 4 anggota. Kemudian ada rukun tertib. Kena jaga tertib wuduk. Dia berbeza dengan mandi wajib. Mandi wajib, anggota mandi wajib hanya 1 saja dan tidak ada rukun tertib. Oh ni saya teka ni. Teka. Kalau wuduk tertib rukun, mualak sunat. Mandi wajib tertib dengan mualak, tertib rukun ke tertib sunat ketika mandi wajib? Tak jauh kan? Tak duk mengigar tertib wajib ke sunat. Tak ada tertib lah. Ni mandi wajib hanya 1 anggota nak tertib, nak susung macam mana? Wuduk ada tertib lah, ada susung muka, tangan, kepala, kaki. Sebab dia 4 anggota. Mandi wajib 1 anggota, mana ada rukun tertib? Tak ada tertib, tak ada bicara tertib. Bukan kata tak ada rukun tertib, tak ada bicara tertib. Sebab dia hanya 1 anggota. Bila 1 anggota dia nak mandi wajib. Orang hok sakit begini pun mandi wajib juga ke? Jangan fikir nah. Dia kata, dah orang hok terlantar gini ustaz, mandi wajib kat mana pula? Kenapa? Dia kering head. Bila dia kering head tak kena mandi wajib. Pada ni. Ini saya pernah cerita ni. Suami isteri ni sama-sama cikgu. Dia aksiden motor. Suami telefon saya lah. Duduk di Melaka, orang Terengganu, duduk di Melaka. Dia telefon, dia tanya tu bukan tanya apa, tanya nak mengesah. Sebab ni baru nak amal ni, lama ni duduk belajar. Tak pernah amal, ni baru nak amal. Dia pun tanya. Betul tu. Betul ya, Pak Cikgu faham tu, betul dah tu. Dia tanya nak mengesah kan. Kalau tanya baru nak belajar, telefon daripada Melaka pas ke Terengganu, berapa bil? nak ajar. Tapi dia tanya tu begini, betul tak? Begini. Makna teori tu dia ada. Tapi sampai masa nak praktikal tu dia jadi macam teragak-agak. Takut tak betul. Sebab tak pernah amal, tak pernah praktikal. Teori saja. Betul tu. Cikgu faham tu betul dah kata. Lepas tu dia kata, opang saya mudah ustaz. Apa? Dia ayah semayang. Sebab dia haid. Mudah lah tak ayah semayang. Dia kata mula-mula. Lepas berapa hari tak tahulah, 2-3 hari je rasanya. Telefon semula ustaz, hek kering dah dia kata. Jadi payahlah sikit. Suami ni hanya berwuduk saja, tapi mula dia kata isteri dia mudah. Sebab isteri dia tak semayang, sedang haid. Takkan haid selama-lamanya. Lepas tu dia kata Allah ustaz, kering dah dia kata. Dah kena mandi wajib lah. Nak mandi wajib tak boleh bawa bilik air. Mungkin adalah kata noneng tadi lah mungkin. Noneng tadi tu kaki mungkin dah jatuh mutu. Faham lah. Lepas tu macam ustaz,
Mandi wajib lah kata. Pakai spray. Lepas tu perhatikanlah satu tubuh tu. Dia pun buat lah. Maknanya tarik lasir tu. Tarik lasir macam doktor Maricek tu lah. Tapi bukan dia yang mandikan. Mak mertua dia, mak perempuan, mak isteri dia yang mandikan. Tak apalah kata. Tapi kalau mak yang mandikan, mak mertua, mak perempuan lah, isteri dia mandikan, ada aurah kena jaga. Nak rosak kawasan aurah, dia wajib kena berlapik. Kalau suami yang mandikan, dia tak ada aurah. Dia boleh sentuh kawasan aurah tanpa berlapik. Tapi kalau mak dia yang buat, kena jagalah hukum. Nak sentuh, nak perata air di kawasan peha, wajib pakai sarung tangan. Itu peha tu aurah. Sebab dia dengan mak dia tu. Aurah antara pusat dan lutut. Ke tak ada aurah? Anak dengan mak tak ada aurah? Antara pusat dan lutut lah. Tapi mak isteri mandikan. Ada apalah? Spray. Lepas tu kena tayamum sekali sahaja. Walaupun beberapa anggota tubuh yang ada pembalut, tayamum sekali sahaja. Sebab apa? Sebab kesemua tu adalah satu anggota. Ada ni. Dia panggil satu anggota. Contoh kata dua tangan berbalut. Adakah dua tayamum ketika berwuduk? Satu saja. Sebab tangan kanan, tangan kiri dipanggil satu anggota. Muka anggota lain, tangan, kepala, kaki anggota lain. Tapi dua belah tangan ketika berwuduk, satu anggota. Satu kali tayamum. Jadi, mandi wajib satu tubuh ni, satu anggota. Berapa ada pembalut di tubuh? Tayamum hanya sekali sahaja. Nak mudah, jangan mandi wajib dahulu. Tayamum dahulu. Sebab tak asal lagi kan? Tayamum dahulu, kemudian barulah ratakan air niat mandi wajib. Kemudian atas pembalut di anggota tubuh tu, wajib kena sapu air. Gitu je. Tapi nak ceritanya, kalau mandi wajib mudah. Sebab dia tak ada rukun tertib. Dan dia hanya ada satu anggota saja, itu satu badan. Satu tubuh. Maknanya kalau kata nak mandi wajib, jangan mandi wajib dulu. Sebab nanti basuh pula muka dan dua tangan. Tayamum dahulu. Untuk beberapa pembalut yang ada di tubuh. Pembalut ada di beti ke, di lutut ke, di belakang ke, di tengkok ke, tayamum sekali saja. Sebab dia satu anggota. Lepas tayamum, peratakan air, niat mandi wajib. Kemudian dia kena sapu air atas pembalut yang ada di anggota tubuh dia tu. 3 perkara. Tayamum, ratakan air di tempat yang molek, sapu air atas pembalut. Itu 3 perkara, jangan lupa 3 perkara tu. Ni cerita suami misali. Misali dia panggil tak? Suami contoh gitulah. Kalau suami nak jahil, dia tak semayang, isteri dia tak semayang. Salah tak tu? Salah lah. Suami tu jahil, dia tak bertanggungjawab. Takkan nak menyalahkan suami? Memanglah salah suami. Tapi dia isteri tu salah juga. Sebab dia mukallaf. Dia akhir balik, belajarlah. Bukan kata isteri tu tak salah, bukan. Sebab isteri dia akhir balik, dia mukallaf. Dia berdosa sendiri. Suami tidak menunaikan jawab, dosa lain pula. Mak ayah pula tak ajak, mak ayah pun akan bertanggungjawab. Takkan kita nak salahkan mak ayah? Memang salah. Mak ayah yang tidak ajak ilmu agama memang salah sangat. Kita tak boleh nak menyalahkan ibu bapa. Kenapa? Memang salah. Dan ibu bapa wajib bertaubat. Bertaubatlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut anak tu besar dah, kita suruh dia belajar. Suruh ma'ruf, cegah mungkar. Suruh belajar. Jahil fadha'in tu dah sebesar, mungkar. Kita cegah mungkar. Kita nasihat je lah. Nak jaga dia tak boleh, sebab dia sudah besar hidup sendiri. Lepas tu kita cuai, bertaubah dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau mak ayah kita sudah meninggal, macam mana pula? Kita anak ni belajar sungguh-sungguh pahala mak ayah kita dalam kubur. Kita anak ni beramal sungguh-sungguh pahala mak ayah kita dalam kubur. Tu guna anak. Dah mak ayah kita tak ajar kita dahulu, berdosa dia. Dah sekarang ni kita tahu pahala dah kan. Kita belajar dah kan.
Kita beramal dah kan. Kita belajar ilmu tauhid, kita jaga akidah. Pahala besar bagi kita, pahala besar bagi mak ayah kita dalam kubur. Kan tak ni? Kemudian kita sentiasa doakan keampunan untuk mak ayah kita. Kita sentiasa doakan keampunan. Dan kita pesan ke adik-adik kita yang lain. Samalah kita semua mak ayah kita terlepas pandang, tak ajar kita memfardu'ain, kita nasihat adik-adik kita yang lain. Belajar. Biar makna taksir mak ayah kita tu tak berpanjangan. Bila belajar, pahala mak ayah. Beramal, pahala mak ayah. Lepas tu mak ayah bersalah tu kerana dia tak ajar pada masa dia hidup. Kita minta ampun untuk mak ayah kita. Selagi tak kiamat, orang yang berada di alam barzah masih lagi ada harapan. Selagi tak kiamat lah. Bila kiamat sahaja, tak ada dah anak cucunya. Selagi tak kiamat, hak dalam kubur tu masih lagi ada harapan. Dengan amal anak cucu dia, dengan sedekah jariah dia. Salah tak mereka yang tak ajar ilmu agama kepada anak? Memang salah. Memang kita kena menyalahkan. Kita sebut salah kepada ibu bapa. Siapa ibu bapa? Kita pun ibu bapa juga. Kita bukan ibu bapa. Kita ibu bapa pada anak-anak kita. Salah memang salah lah. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meninggal, kita anak-anak lah pula berperanan. Kita belajar ni fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Pahala yang besar, pahala mak ayah kita. Dan kita sentiasa minta ampun untuk diri kita, untuk diri mak ayah kita. Dan orang soleh pula sentiasa doa keampunan bagi yang hidup dan yang mati. Orang-orang yang soleh, yang doa mereka diperkenankan oleh Allah, mereka sentiasa doa keampunan kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Itu kata, selagi tidak kiamat, selagi itulah orang yang sudah mati di alam barzah masih lagi ada harapan. Syaratnya mati dalam iman. Itu syarat dia. Kalau mati dalam keadaan tercabut iman, wali'azabillah, tak ada harapan lah tu. Tadi tu contoh suami yang misali macam mana, yang ambil tahu hasmayan. Dia bukan ustaz, dia cikgu, tapi dia minat belajar. Bukan ustaz, bukan bidang agama. Bukan bidang agama, cikgu je. Tapi dia sentiasa berada di masjid, dia sentiasa belajar, minat belajar. Dia kata dulu dia pernah belajar kitab Sabila Muhtadin, kitab Sabila pun pernah belajar. Cikgu, bukan ustaz, tapi minat belajar. Orang nama ustaz pun kalau dia tak ada minat nak tambah ilmu, banyak jahil dia. Nama ustaz, tapi dia boleh nama ustaz tu tak mau belajar dah. Banyak kejahilan dia. Jangan ada setengah tu cikgu, dia pula jadi ustaz di sekolah dia. Ustaz pula tanya dia, ustazah pula tanya dia, dia cikgu. Mana kata orang ni? Dia cikgu. Sekolah dia tak ada ustaz, ada ustazah je. Ustazah tanya dia apa-apa hal. Ustazah tanya cikgu, dia cikgu belajar. Ustazah tak belajar. Lepas tu kata kena belajar pada ain tauhid, fiqh tasawuf. Itu pahala besar untuk ibu bapa kita, untuk nenek kita. Itulah guna anak cucu yang soleh. Dosa ibu bapa kita, kita sentiasa minta keampunan daripada Allah untuk diri kita dan untuk ibu bapa kita. Lepas tu kata kena sungguh belajar untuk diri kita, sungguh belajar untuk mak ayah kita. Lepas tu sungguh belajar pula upah ni untuk lepas tanggungjawab suami yang patut ajar kita. Lepas tu minta upah lah. Dia minta upah lah. Upah tak payah mari sini. Upah duduk rumah je, suami balik aja. Mari sini payah nak kena siap, nak kena tu, nak kena ni, nak kena masuk awal-awal. Susah, tak payah sebenarnya orang puan. Upah cukup mudah. Tunggu suami balik aja. Dah suami tak pandai nak ajar. Jadi isteri mai belajar sendiri, minta upah lah dengan suami tu.
Tak upah. Upah apa? Upah ni susah mai nak belajar. Bukan senang. Sebab itu kewajipan suami. Isteri tak payah belajarnya. Kan? Mana kita belajar untuk diri kita, kita belajar untuk ibu bapa kita. Pahala kita, pahala mak ayah kita, pahala mak ayah kita. Jadi kita baca berbalut sebagai muka tu baliklah tu. Tu balik. InsyaAllah saya akan ulang-ulang semula lah ni. Hak pembicaraan, hak 3 perkara pun saya akan ulang-ulang. Lepas tu insyaAllah lah kalau sampai masa nak praktik tu, mungkinlah kena tanyalah orang-orang hak agak lama sikit, takut tersalah buat gitu je lah. InsyaAllah hak lepas-lepas dah tu, hak belajar dah, kalau ditanya pun tanya macam cikgu tu lah. Tanya untuk mengesahkan, bukan tanya baru nak belajar. Tanya untuk memastikan yang dia nak buat ni tak salah. Gitu je, mudah je. Orang seumpama kalau tanya mudah, sebab ditanya dasar. Kalau sampai masa nak bertayamum baru nak tanya satu-satu, Allah payahlah. Mana saya jumpa dah hak memang belajar, dia tanya untuk memastikan, takut dia salah faham. Takut dia salah faham. Tak apalah payah, ulang. Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 37, baris yang ketiga daripada bawah. Surat 37 baris ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun sabar mengerjakan ta'ah yang sunat. Sabar pada mengerjakan ta'ah yang sunat dan meninggalkan yang makruh. Hukumnya hukum sabar mengerjakan ta'ah yang sunat, dan hukum sabar meninggalkan yang makruh itu sunat. Tetapi pahalanya, pahala sunat tu, pahala sabar yang sunat sangat besar. Terdahulunya sabar adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Fardu ain tu apa tu? Fardu ain tu pada amal batin. Sabar ini bukan lidah, bukan amal zahir. Amal zahir ni baca Quran, berzikir, nasihat. Sabar itu semua ujian daripada Allah. Itu amal zahir. Ada ni kan, apabila kena ujian, adalah orang yang beri nasihat. Sabar, dia kata. Kita jangan nak marah lah. Sudah sabar. Tak kena ke dia. Kalau kena ke dia, jangan marah gitu. Sebab apa? Itu ta'at zahir bagi yang menasihati. Ta'at zahir bagi yang menasihati. Sebab ad-dinun nasihat, dia kena sentiasa ada nasihat menasihati. Kemudian seseorang yang sabar itu adalah amal batin, yang mana kewajipan sabar amal batin ni wajib fardu ain, wajib ijma' ulama. Wajib fardu ain, wajib ijma' ulama. Sama dengan kewajipan sembahyang perintah Al-Quran, sama dengan kewajipan puasa perintah Al-Quran. Sabar pun perintah Al-Quran. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabarlah oleh kamu. Itu Quran perintah. Maka sabar adalah amal batin yang wajib fardu ain.
Tapi sebagaimana sembahyang amal zahir hak fardu ain, puasa amal zahir fardu ain, ilmu fardu ain lah pulaknya nak kena belajar bab sabar. Sebagaimana ilmu fardu ain belajar bab sembahyang puasa. Ada ni. Jadi sekarang sabar tu amal batin, ta'ah batin, fardu ain, wajib ijma' ulama. Kita nak beramal, Nabi kata dah, wal amalu tabi'un, Nabi kata. Dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Sekarang kita nak amal batin, sabar. Sabar mengikut ilmu. Apa dia sabar? Ni kita duduk belajar ni. Ini kita belajar ilmu fardu ain. Sampai masa kita wajib sabar amal fardu ain. Sekarang kita sedang belajar ilmu fardu ain berkaitan dengan sabar. Sampai masa kita nak sabar, kita diwajibkan sabar fardu ain. Itu amal dia dah pula. Jadi amal, Nabi kata mengikut ilmu. Hak sabar, hak wajibnya sabar pada mengerjakan ketaatan, sabar pada meninggalkan maksiat, sabar pada menghadapi bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar pada mengerjakan ketaatan. Ni contohnya sabar pada belajar. Dia nak dalam belajar ni kena sabar. Kalau tak sabar, tak ada nak belajar. Bukannya mudah. Kita nak belajar, nak sediakan masa, nak siap, lepas tu nak ambil faham molek. Nak ambil faham molek. Pada ni. Dalam keadaan kitanya banyak dah kekurangan. Kekuatan akal kita tak macam dulu dah. Kesihatan kita pula tak macam dulu dah. Nak belajar ni pula kadang-kadang bukan dekat-dekat. Nak mari belajar kadang-kadang bukannya mudah-mudah, nak kena tupang orang lah, macam-macam lah. Kadang-kadang tempat parking pula bukan dekat muka pintu masjid. Jauh kadang-kadang. Jauh kadang-kadang nak. Tapi sabar. Sebab apa? Belajar tu wajib fardu ain. Maka sabar pada belajar hak wajib fardu ain, sabar tu hukumnya adalah wajib. Itu sabar dalam ketaatan. Sabar untuk supaya hati kita tu ikhlas. Kita kena sabar. Ikhlas ni satu ketaatan. Tapi kita nak tahan keikhlasan kita tu. Kadang-kadang ialah kita ikhlas, tetapi ikhlas tu tak tahan lama. Mai godaan di hati, ceritalah. Gatal mulut-mulut nak cerita. Nguak depan orang. Allah semalam. Apa ni semalam-semalamnya? Nguak tu nak cerita Qiyamul Lail. Tak jadilah. Nguak. Apa? Allah semalam tengok bola. Ada. Ke mana? Ada. Oh, nguak nak cerita dia bangun Qiyamul Lail. Cerita buat apa? Masa Qiyamul Lail tu ikhlas sangat-sangat dah. Kena sabar. Jangan nak cerita kat orang. Yelah nafsu ni kan. Kalau nak cerita dah selesai. Padahal malaikat catat siap dah. Buat tu dengan ikhlas comel dah. Sabar atas ketaatan. Sabar pada memeliharakan ikhlas tu. Sabar pada memeliharakan ikhlas. Sabar daripada sum'ah. Jangan cerita ke orang amal kita. Sabar daripada jangan mari sifat riak di hati kita. Ada ni. Nak buat tu kena sabar dah. Sedang buat ibadah kena sabar. Lepas siap buat ibadah kena sabar. Sabar daripada cerita kat orang. Jangan duk cerita lah. Sabar ni pada Dia sabar ni dia asalnya rabat. Rabat ni ikat. Kat tu je sudah ikat. Ikhlas tu comel dah. Ikat. Sabar. Jangan duk ukah pula. Mana sabar ni habas. Mana habas? Kurung. Kurung. Jangan duk lepas lah.
Kita molek tak ikhlas kan? Kurang molek, sabar. Jaga keikhlasan kita tu. Jangan duk cerita kat orang. Jangan nak ungkit-ungkit. Kemudian orang tak ingat jasa kita. Nak boleh terbina masjid tu, nak boleh terbina surau tu, nak boleh terbina madrasah tu, kita lah siang malam. Dengan duit kita pun banyak kita infak. Dengan usaha kita, dengan masa yang kita gunakan, tertegak molek dah. Orang tak ingat jasa kita. Sabar. Ada ni. Sebab apa? Itu bekas akhirah kita. Sabar, jangan ukit-ukit lah. Ada ni. Ini sabar hak wajib kepada kita. Dan kadang-kadang kan, kita ni yang pengasahnya. Tapi kemudian kita sebagai pengasah ni, orang tak hormat dah kitanya. Tapi alhamdulillah tempat tu jadi maju. Maju kita cukup-cukup bersyukur. Sebab apa? Itu semua pahala kita. Apa tu kena sabar lah. Sabar. Jangan duduk ungkit, jangan duduk bangkit, jangan duduk itu ini. Atau sabar hak wajib. Sabar atas ketaatan, sabar daripada meninggalkan maksiat tu wajib, sabar pada menghadapi balak itu wajib. Sabar atas taat yang sunat, sabar pada meninggalkan perkara makruh, sabar yang sunat tapi pahalanya besar. Kita nak amal sunat kena sabar. Sabar tu sunat. Sabar pada meninggalkan perkara makruh. Perkara makruh tu lah. Apa ni perkara makruh? Makan budu. Saya suka lah. Sabar lah. Sedap ustaz. Kalau tak ada budu, tak selera. Sabar. Tinggal budu tu. Kan? Marah Kelantan. Kelantan lah. Ada Kelantan kita ni. Kuat makan budu. Budu bukan beli sebotol. Dia beli seikat. Budu beli seikat. Bukan beli sebotolnya. Budu bukan dia cicah. Dia buat kuah. Allah. Sukanya budu. Makruh tu. Kata mana? Sabar. Jadilah berhenti. Dok boleh ok juga. Makan. Tak dapat pahala sabar yang sunat. Sebab apa? Makna sabar daripada meninggalkan makruh, hukumnya sunat. Tak lekat, nak ikat tu tak boleh. Nak kurung tu tak boleh. Dia terlucuk juga, kena cari budu juga, tidak tak jadi nak makan. Mula-mula boleh sabar, lama-lama hak sabar ikat kurung tu terlepas juga. Mana tak dapat pahala sabar yang sunat. Jadi sabar atas mengerjakan taat yang sunat, sabar atas meninggalkan makruh, hukumnya adalah sunat. Sabar yang disunatkan tapi pahalanya besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.